Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk darjah 4 ya, darjah 4 dalam mata pelajaran tafsir Al-Quran dan hadis. Okey, untuk hari ini kita akan masuk pelajaran yang kelima bertajuk memohon keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Untuk awal ni kita mulakan bacaan kita dengan surah Al-A'raf ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Okey. Artinya mereka berdua yakni Adam dan isterinya Hawa merayu, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya jadilah kami daripada kalangan orang yang rugi." Okey. Anak-anak murid semua nak tahu tak sebab apa turunnya ayat ni? Okey, tafsiran daripada surah yang kita baca tadi adalah berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Okey, Nabi Adam ni nabi yang keberapa? Ha, tak tahu ni. Ish. Tak patut. Okey, Nabi Adam ni nabi kita yang pertama. Okey, Nabi Adam orang yang pertama dicipta. Manusia pertama yang dicipta iaitu Nabi Adam alaihissalam. Okey, kisah ini berkaitan Nabi Adam alaihissalam dan isterinya. Siapa nama isteri Nabi Adam? Hawa. Adam Hawa. Pernah dengarkan lagu tu? Okey. Kisah ini berkaitan dengan kisah Nabi Adam dan Hawa ketika mereka berada di dalam syurga. Okey. Iblis berusaha untuk menyesatkan mereka dan menggoda mereka supaya memakan buah larangan Allah iaitu buah khuldi. Okey. Dekat syurga ni Allah bagi semua apa-apa yang Nabi Adam dan Hawa nak buat dekat syurga ni boleh, semua boleh. Kecuali satu je yang Allah larang iaitu memakan buah daripada pohon khuldi. Lalu iblis ni menggoda, cuba menyesatkan Nabi Adam dan Hawa. Makanlah Adam, makanlah Hawa. Semua benda kau boleh, takkanlah kau tak boleh makan buah daripada pohon khuldi ni. Kenapa kau tak boleh makan? Makan je. Bila kau makan ni, kau akan duduk kat syurga selama-lamanya. Syaitan goda supaya Nabi Adam dan Hawa ni makan buah khuldi tersebut. Okey. Akibat termakan dengan bisikan dan godaan syaitan, laknatullah ini, Nabi Adam dan Hawa pun makan. Lalu Allah pun marah. Allah murka dengan tindakan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Jadinya Allah keluarkan mereka daripada syurga. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan isterinya Hawa menyedari kesalahan yang diperbuatnya, iaitu menuruti segala bisikan dan godaan syaitan itu dan meninggalkan perintah Allah, mereka segera bertaubat dan menyesali perbuatan. Dengan segala rendah hati, mereka mengkhusyuk berdoa dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Okey. Ayat tadi kita baca tu, Nabi Adam dan Hawa tak henti-henti baca. Sebab apa? Sebab dia tahu perbuatan dia salah. Bila kita buat salah macam Nabi Adam, kita manusia memang tak lari pada kesilapan, tak lari pada kesalahan. Mesti ada. Tak ada orang yang sempurna tanpa kesalahan kat dunia. Tak pernah ada lagi lah manusia untuk kalangan orang-orang biasa macam kita ni, tak pernah lagi. Tapi bezanya kita dengan orang-orang lain, bila kita buat salah, bila kita buat silap, apa kita perbuat? Meminta maaf dan mohon pengampunan daripada Allah. Jangan bila kita buat salah, kita buat tak tahu. Antara tanda-tanda hati kita dah hitam. Bila kita buat salah, kita tak nak mengaku. Kita rasa diri kita betul. Kita buat salah, kita rasa tak ada rasa apa, tak rasa bersalah. Kita rasa kita banyak sangat pahala mungkin. Tak boleh rasa macam tu. Bila kita buat salah, perlu cepat-cepat memohon keampunan dan rahmat Allah. Kalau kita rasa kita punya kesalahan itu sangat besar, sangat berat, sehingga kan Allah tak boleh mengampunkan kita, kitalah salah. Kita salah maksudnya kat situ. Bila kita rasa kesalahan kita itu umpama butir-butir pasir di pantai tu, kita kena percaya yang keampunan Allah itu seperti air di lautan.
Banyaknya seperti air di lautan, tak terkira banyaknya pengampunan Allah itu. Sebab itulah Allah Maha Pengampun dan Pemaaf. Jangan pernah berhenti berusaha untuk memohon keampunan kepada Allah. Okey. Kita masuk pada pengajaran ayat. Pengajaran ayat pertama. Sebagai hamba Allah, kita hendaklah menjauhi segala dosa, sama ada dosa kecil atau besar. Okey, dosa kecil contoh dia apa? Mengumpat, ah, berkata belakang, mempunyai hasad dengki. Itu adalah contoh-contoh dosa kecil lah. Kalau dosa besar, apa dosa besar? Contoh dia berzina. Contoh dia lagi murtad. Apa murtad? Murtad keluar daripada agama Islam. Okey, satu lagi syirik. Kita percaya bahawa ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu antara dosa-dosa besar. Tak kisahlah, tapi kebanyakan yang kita buat ni sentiasalah setiap hari kita buat ni mungkin ada dosa kecil. Mungkin kita lalai, hari-hari kita tak ingat Allah. Itu tak patutlah, patutnya kita sentiasa ingat Allah, jauhi daripada dosa besar dan dosa kecil. Okey, yang kedua. Sebagai manusia yang mempunyai sifat kelemahan, kita tidak akan terlepas dari melakukan kesalahan dan dosa. Macam saya cakap tadi lah, kita manusia biasa akan melakukan kesalahan, akan melakukan kesilapan. Tapi apa tindakan kita seterusnya? Adakah kita diam diri ataupun kita cepat-cepat minta maaf? Itu bezakan kita dengan orang lain. Itu antara kita kena tengok baliklah diri kita sendiri. Okay, yang ketiga. Apabila seseorang itu melakukan dosa, maka hendaklah dia segera meminta keampunan Allah. Okay. Contoh hari ni buat dosa, jangan tangguh. Minggu depan lah aku nak taubat. Minggu depan lah aku nak minta maaf. Tak boleh macam tu. Bila kita buat salah, terus je kita minta keampunan daripada Allah. Jangan tangguh-tangguh. Yang keempat, Allah amat mencintai mereka yang segera bertaubat apabila melakukan kesalahan. Bila kita buat kesalahan sebesar macam mana pun kita, berzina pun kita, kita buat dosa apalah pun, jangan pernah takut untuk kita bertaubat. Percayalah Allah itu Maha Pengampun dan Pemaaf. Bertaubat hari-hari kita solat taubat, minta ampun daripada Allah, InsyaAllah dosa-dosa kita akan diangkat dan dihapuskan melalui taubat kita. Tapi kena taubat betul-betul lah. Taubat nasuha, tak boleh taubat main-main. Kejap hari taubat, esok buat lagi. Hari taubat, esok buat lagi. Tak boleh lah tu. Tu nama dia taubat kus-kus. Tak boleh. Nak taubat, kena taubat betul-betul. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Macam tu. Kena betul-betul. Kena sungguh-sungguh. Jangan main-main. Okay. Yang kelima, kita hendaklah sentiasa berharap untuk masuk ke syurga Allah yang kekal abadi. Okey. Tujuan kita hidup kat dunia ni satu je, untuk masuk ke syurga yang kekal abadi. Kita kena percaya lepas kita mati di dunia ini, dunia sementara kita duduk ni, kita kena percaya kita akan dihidupkan kembali untuk dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka. Kita dalam hati patut, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga ya Allah. Kena tahu, kena simpan niat dalam hati tu. Itu tujuan kita yang pertama, nak masuk syurga Allah. Cikgu percaya kat sini anak-anak murid cikgu semua mesti nak masuk ke syurga. Ada ke nak masuk neraka? Kena api, pemetik api pun dah menjerit macam apa, lagi nak masuk api neraka? Berani? Kalau berani silakan. Tapi cikgu tak nak. Sama-sama lah kita masuk ke dalam syurga. Kalau tak dapat kawan kita ajak ramai-ramai buat baik, ajak ramai-ramai buat kebaikan. Okay, yang keenam, kita perlu jauhi azab neraka yang penuh kesengsaraan dengan meninggalkan segala perbuatan jahat dan dosa. Okey, macam mana kita nak masuk syurga? Tinggalkanlah perbuatan yang tak patut, tinggalkan perbuatan yang tak elok, tinggalkan perbuatan yang mazmumah. Okey, contoh dia melepak-lepak, membuang masa, mencuri, benda-benda yang tak elok. Awak semua kan dalam proses belajar, yang mana baik, yang mana tak baik. Okey, kita kena kaji. Perbuatan ni baik ke buruk? Apa kesan pada tindakan kita tu? Kalau kita mencuri, kita dapat apa? Mungkin kita dapat kesenangan yang sekejap, tapi penderitaan yang berpanjangan. Okey, itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Mana yang tak faham boleh terus tanya cikgu lah dekat WhatsApp. Okey. Okey, kita berjumpa lagi di lain hari. Okey. Kita tutup majlis kita dengan tasbih farah dengan surah Al-As.